Ketahuilah saudaraku, memakai kasut itu harus ya. Dia kata pakai kasut ni harus. Bukan wajib, harus. Kalau tuan-tuan daripada rumah main kaki ayam tak apa. Nak main kaki ayam pun tak apa. Tapi orang tengok kita pelik sikit lah. Awak dia ni. Kena buang kerja kot. Sampai nak beli kasut pun tak boleh. Jadi pakai kasut daripada rumah main ni apa hukum dia? Harus. Tapi kalau duduk jalan nak main ni dengan paku karat, dengan duri, dengan apa duk ada, tak pakai kasut, pijak boleh jadi mudarat, tak pakai kasut haram. Tapi hukum asal ni, tak pakai kasut ni, tak ada apa-apa. Pakai itu harus, dia kata. Begitu. Sama ada kasut tu hitam atau putih atau sebagainya. Tak peduli. Kasut nak pakai color apa, pakailah. Bermula dalil yang menunjukkan harus pakai kasut itu ialah perbuatan Nabi SAW. Seperti yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Buraidah radhiyallahu an. Kata dia bahawasanya satu raja besar Habasyah yang masyhur dengan namanya An-Najashi. Najashi ni bukan nama dia, gelaran dia. Macam mana orang gelar Raja Mesir dengan nama Fir'aun, Raja Rom, Raja Parsi, Kisra, Kaisar. Itu gelaran. Begitulah kepada pemerintah Habasyah dipanggil Najashi. Dia ni mula-mula tak masuk Islam. Tapi dia syok dengan Islam. Apabila sekumpulan sahabat Nabi diperintah oleh Nabi hijrah ke Habasyah, dia welcome sahabat-sahabat Nabi ni dan dia layan dengan sebaik-baiknya, sedangkan dia belum Islam. Tapi dia syok dengan Islam. Tu yang kata bagus tu. Dia tak Islam tapi dia boleh bagi respect dekat Islam. Ni hak Islam piduk memusuhi Islam ni karut. Najashi tak masuk Islam tapi dia syok dengan Islam ni. Dia suka dengar cerita pasal Nabi Muhammad SAW. Ini Najashi. Dan kesudahan dia bila dia mati, malaikat mai habang dekat Nabi, kata dia mati. Nabi buat apa? Nabi sembahyang ghaib untuk dia. Maka timbul perbahasan tentang benda ni sehingga ada kata dia sebenarnya sudah masuk Islam. Bagusnya Najashi ni. Hadis yang kita baca ni dia nak cerita apa? Najashi, Raja Habasyah ni telah memberi hadiah kepada Nabi SAW sepasang kasut hitam yang tiada berbulu. Dia bagi satu dekat Nabi hadiah apa? Sepasang kasut kulit warna hitam. Maka dia ambil oleh Nabi SAW sepasang kasut hadiah daripada Najashi itu, lalu dipakainya. Ni Nabi ni dia apa orang bagi kat dia, dia guna. Pasal apa? Seronok orang yang bagi itu. Kita lah tuan-tuan, macam kita kan, kita bagi satu benda kat orang. Bila kita pergi rumah dia, tengok-tengok benda kita bagi itu dia letak di satu seronok kita. Seronok pasal apa? Pasal dia menghargai pemberian kita. Berbeza dengan kita bagi satu benda dekat orang. Satu hari kita pergi rumah dia, tengok kain hak kita bagi, buat duk lap kaki depan pintu bilik ayam. Ui, tak ada apa, cuma tak syok je lah. Kita terus naik kereta balik, kata kat bini kita, macam ni punya orang lain kali jangan duk pergi apa. Pasal apa? Tak syok. Pasal dia tak tahu nak appreciate kebaikan kita. Allah bagi dekat kita rezeki lebih sikit. Atas lebihan rezeki itu kita ingat nak tolong orang. Orang hak kita tolong tu, kalau dia reti terima kasih, lain kali aku tolong lagi. Tapi kalau kita dah bagi pertolongan, satu terima kasih pun tak main, satu SMS nak hantar terima kasih pun tak ada, kita pun tak syok dengan dia. Mai jumpa kita, abang ustaz, anak saya dapat pergi Mesir, ustaz anak saya dapat pergi Jordan. Oh okey tak apa, cakap mana boleh bagi, kita bagi dekat dia. Kalau budak ni cerdik, kalau bapak dia ni cerdik, balik pergi di rumah, pak dia hantar satu SMS, terima kasih ustaz tolong. Anak ni berlepas pi, turun saja di Mesir sana, satu SMS hantar, ustaz saya anak sekian-sekian orang, hari tu hak pi apa ustaz tolong, saya dah selamat sampai di Mesir, doakan saya belajar di sini. 5 kupang aja harga SMS international. Seronok kawan hak tolong ni, tak tahu nak cerita. La salam wala kalam, dia pi sengap sunyi, sepatah terima kasih pun tak ada, kirim salam pun tak ada. Bila kita sebut, dia kata mengungkit. Bila kita tak sebut, dia tak reti benda tu, sampai bila pun tak reti. Nabi SAW kata apa? Man la yashkurun nas la yashkurullah. Nabi kata siapa yang tak reti terima kasih kepada orang, dia tak tahu syukur kepada Allah. Simple ya tuan-tuan, benda ni simple aja. Orang buat baik kat kita, terima kasih kat dia. Susah ke nak terima kasih? Kerana kita tak arti terima kasih kat orang, kerana tu kita tak arti terima kasih dekat mak bapak kita. Dia berkaitan.
Kalau dekat orang yang tak terima kasih, hang akan jadi satu orang yang tak tahu terima kasih dekat mak pak hang sendiri. Tak salah tuan-tuan, kita ajak anak-anak kita macam tu. Ajak mereka. Abang, terima kasih. Orang yang buat baik kat kita. Terima kasih. Abang, hantar dah SMS dekat ni. Hantar, kata terima kasih. Ajak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang, apa yang Islam ajak ni, kita nampak remeh, kita nampak kecil. No, tuan-tuan. Besar kesan dia dalam kehidupan. Nabi kata, wahai Abdullah bin Salam, 3 benda Nabi kata. Yang pertama, afsyus salam. Nabi kata, hang jumpa siapa pun lepas ni, Assalamualaikum. Kecil tak benda tu? Kecil aja, tapi Nabi ajak. Nabi ajak kepada siapa? Kepada orang bodoh ke? Roi, Abdullah bin Salam alim kitab Taurat. Tapi Nabi ajak dekat dia benda tu, benda kecil aja. Apa dia? Jumpa siapa pun, afsyus salam, sebarkan salam. Orang seronok jumpa kita, ceria kita ni. Jumpa siapa pun, Assalamualaikum. Macam mana Nabi dengan sahabat-sahabat. Abu Bakar As-Siddiq kata apa? Kami ni sampai tak dapat peluang untuk nak bagi salam dekat Nabi. Pasal Nabi duk bagi salam dulu dekat kami. Sahabat sampai menyorok balik tiang, balik dinding, balik apa. Tunggu Nabi mai pasal nak bagi salam. Pasal apa? Kalau tak menyorok, Nabi bagi dulu. Nabi macam tu. Dia mendahului orang dalam hal khairat, dalam hal kebaikan. Bagi salam itu khairat, itu benda kebaikan. Kita kadang-kadang bila orang buat satu kebaikan dekat kita, kita hantar SMS apa? Allah zidka khairah. Apa? Tulis. Allah zidka khairah. Allah tambah kepada engkau kebaikan. Simpan dalam template telefon kita. Bila orang buat dia, tulis hantar Allah zidka khairah. Allah tambah kepada tuan kebaikan. Pasal apa? Pasal khair ni, kebaikan ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita tak nampak kebaikan tu. Kita duk nampak keburukan orang. Nabi habang dekat Abdullah bin Salam, absyus salam, bagi salam, dia kata. Yang kedua, wa at'imut ta'am, bagi makan. Kita tak mampu nak buat kenduri jamu 500 orang. Kita tak mampu nak buat kenduri jamu 50 orang. Kita boleh jamu seorang, kita jamu. Terserempak, jumpa tang mana kau, apa? Pergi bayar untuk dia. Wa at'imut ta'am. Dan yang ketiga, Nabi kata, wassalatu bil-lail wan-nasu niyam. Nabi kata dekat Abdullah bin Salam, waktu orang semua tidur, bangkit, semayanglah kepada Allah. Just bagi awal sikit. Sebelum masuk subuh 15 minit, 20 minit, kita bangkit dulu. Ayat semayang satu macam, yang gosok gigi apa semua. Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Cukup. Nabi beritahu dekat Abdullah bin Salam, 3 benda ni je hampir buat. Bagi salam, sekali-sekala jamu orang, dan yang ketiga, semayang di waktu orang tengah tidur. Ini kebaikan yang diajak oleh Nabi SAW. Maka kita jumpa dalam hadis ni, Raja Habasyah ni, Najasyi ni, dia seronok dengan Islam, dia seronok dengan Nabi SAW. Dia bagi kasut sepasang dekat Nabi, kasut kulit warna hitam. Nabi SAW pula satu orang manusia yang tahu appreciate, yang tahu menghargai pemberian orang. Bagi Nabi ambil pakai kasut tu. Oi Najasyi, kalau tengoklah, ya Allahu Akbar, orang tua ni aku bagi kat dia, dia pakai, dia hargai pemberian aku. Maka diambil oleh Nabi SAW, dipakai kasut itu. Maka kemudian daripada sudah dipakai, dan Nabi nak ambil ayat semayang, dan tidak dibasuh kakinya. Mengambil ayat semayang itu hanya disapukan dengan tangannya yang basah di atas 2 kasut itu. Ini dia mai cerita pasal apa? Pasal orang yang pakai khuf. Khuf, jangan sebut khauf. Khauf maksudnya takut. Khuf maksudnya kasut. Tengah orang dia tertukang. Solat khuf dia panggil. Semayang kasut. Semayang tu semayang apa? Semayang khauf, semayang takut. Dalam keadaan takut dia ada cara semayang dia. Dia pergi kata solat khuf. Itu sudah jadi solat kasut. Kan? Dia kata dia pakai khauf pula dah. Dia kata dia pergi pakai takut pula dah. Dia pakai kasut. Kasut tu apa dia? Khuf. Dalam pada doa abang tu kita tukang. Kan? Dalam pada doa abang tu khauf, khuf, khaufu tukang. Tak apa, macam kita bukan mengaji Arab. Dia confuse habis lah. Baik, Nabi SAW kasut kulit yang dihadiahkan oleh Najasyi dekat dia ni, Nabi pakai dan dia menjadi khuf. Maka Nabi bila ambil ayat semayang, Nabi basuh muka, basuh tangan, mai tang kasut, Nabi sapu di atas kasut. Patut-patut sapu di mana? Di tapak. Pasal tapak yang duk pijak kotong.
Tapi tak, Nabi sapu di atas. Dia nak abang apa kat kita? Nak abang kata kadang-kadang syariat Allah ini tak logik. Kadang-kadang tak logik. Tak apa pasal pergi sapu atas, patut sapu bawah, pinut nak lawan Tuhan. Tuhan suruh Nabi tunjuk kata sapu kat atas, kita duk kata hak Tuhan suruh Nabi abang tak betul. Kita kata sapu bawah baru betul. Ang pandai pada Tuhan. Dia kata Islam kadang-kadang ibadah dia bersifat ubudiyah lillah. Bersifat abdi diri. Tuhan tunjuk lu betul. Tak usah cakap banyak. Selama-lamanya kita tidak mungkin menjadi lebih pandai daripada Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi pakai kasut yang dihadiahkan oleh Najasyi, dan Nabi bila ambil ayat semayang, Nabi sapu di sebelah atasnya. Kerana yang demikian itulah harus pada syarak kita. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan.